Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis kita pada petang yang barakah ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ustaz, kena maklumkan dengan jelas kita ada live apa semua. Okey. Subhanallah walhamdulillah, tuan-puan, sekejap ya. Alhamdulillah, subhanallah, tuan-puan yang dihormati, pada petang yang tidak dijangka sebenarnya, yang tidak ada dalam jadual, tapi Allah lah yang aturkan semuanya, kita bersama dengan insan, dua orang insan yang sangat istimewa. InsyaAllah kita akan dapat inspirasi, motivasi dan kekuatan diri daripada mereka berdua. Jadi Alhamdulillah, walaupun short notice, kita baru saja buat pengumuman di media sosial kita semua. Saya harap tuan-puan yang hadir saat ini boleh terus stay bersama dengan kita sehingga habis. Dan kita perlukan bantuan semua untuk share dan tinggalkan seperti biasa komen, emoji dan sebagainya supaya engagement kita dan reach semakin naik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, siapa yang mendengar ceramah saya pada pagi tadi di Masjid Jami' Port Dickson, yang mana dalam live saya ada sebut saya akan menerima tetamu yang istimewa. Saya dah cerita sikit dan dah saya sebutkan nama. Dan pagi tadi sebenarnya Ustaz Zaidi, saya dah sebut dalam ceramah kisah yang perjalanan ke Brunei tu. Saya dah cerita. Jadi saya pun sebut petang ini kita akan live bersama-sama. Jadi sebenarnya dah ada pihak ramai yang sedang menunggu perkongsian kita pada petang ini, Masya Allah. Terlebih dahulu saya nak memperkenalkan, subhanallah, insan yang istimewa yang pertama iaitu Al-Fadil Ustaz Tengku Muhammad Zaidi bin Tengku Ruhsin. Subhanallah, berumur 53 tahun, berasal daripada Patani, Thailand. Kerajaan Melayu Patani. Subhanallah. Dan Ustaz Zaidi keturunan Raja Patani. Lebih kurang, betul ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Lebih kurang, insyaAllah. Subhanallah. Kemudian di sebelah saya adalah isteri tercinta iaitu Puan Rosmawati. Berusia 60 tahun. Ini cinta yang sangat luar biasa. Ustaz Zaidi ada sejarah dengan isteri-isteri sebelum ni dan perkahwinan masuk usia 5 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Keduanya menetap di Seri Gombak, Ulang-Alik Malaysia dan Naratiwat Thailand. Subhanallah. Sikit latar belakang Ustaz Tengku Muhammad Zaidi, boleh fokus pada Ustaz ya. Subhanallah, merupakan seorang kurang upaya penglihatan. Kedua matanya tidak boleh melihat seperti kita. Asalnya lahir dalam keadaan penglihatan yang jelas, tetapi pada usia 9 tahun, asbab demam panas, kedua mata tidak boleh melihat lagi. Walaupun mata tidak boleh melihat cahaya, tapi hatinya penuh dengan cahaya. Amin, amin. Allahu Akbar. Amin. Menghafaz 30 juz Al-Quran. Telah menghafaz 30 juz Al-Quran. Dan antaranya dikatakan hasil daripada kaset yang diberikan oleh arwah ayah almarhum Haji Harun. Ya, almarhum Haji Harun. Masya Allah. Dan daripada kaset itu, zaman ni cerita 30 tahun yang lepas ni, zaman tu mana ada lagi TV apa semua. Jadi melalui kaset itulah didengar hari-hari, akhirnya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Merantau ke serata tempat dalam dan luar negara. Kan, daripada muda untuk cari ilmu, untuk cari pengalaman hidup dan juga untuk meneruskan kehidupan. Pengalaman dari sudut Allah berikan kelebihan mampu berubat dari sudut perubatan Islam. Penyakit zahir ataupun penyakit batin. Kita ingat perubatan Islam ni penyakit batin yang kita tak boleh nampak. Rupanya kadang tu penyakit zahir pun boleh disembuhkan dengan mukjizat Al-Quran. Subhanallah. Benar, Masya Allah. Ya, subhanallah. Benar sekali. Merupakan penasihat kepada 3 buah tahfiz di Thailand. Sekarang mudir sebuah tahfiz di Kajang.
Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebelum kita pergi kepada Al-Fadil Ustaz Tengku Muhammad Zaidi, saya nak cerita sikit. Sebenarnya saya telah Allah berikan saya mengenali Ustaz Zaidi ni daripada kecil. Saya ingat lagi ketika saya daripada sekolah rendah, yang mana ayah saya, arwah Ustaz Haji Harun, jumpa Ustaz Zaidi ni ketika tu umurnya belasan tahun, mungkin 17, 18 macam tu, masih remaja, merantau dalam keadaan tidak boleh melihat. Dan bagaimana Allah takdirkan Ustaz Zaidi ni sampailah ke Masjid Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Bagaimana sampai tu, kita tak tahu macam mana. Naik bas, bergerak sini-sini, Allah hantar sampai ke situ seorang diri. Betul Ustaz Zaidi? Ya, betul. Betul, seorang diri. Lalu ayah saya jumpa, bagaimana pula saya boleh fikir situasi ketika itu dengan bukan dikenali, bukan kenal, tak tahu daripada siapa, tiba-tiba ayah saya bawa balik ke rumah sehinggalah sediakan penginapan dan sediakan makan minum setiap hari. Masya Allah. Dan bermula daripada itulah tuan-puan sekalian, ceritanya orang kampung selalu minta Ustaz Zaidi yang masih remaja dalam keadaan matanya buta untuk melaungkan azan di Masjid Kampung Batu Enam. Masjid Kampung Batu Enam, masjid glamour. Sebelum saya lahir, masjid tu dah ada. Orang panggil kubur kuat tu. Ramai para pejuang, ramai para alim ulama, wali Allah yang sampai ke Masjid Kampung Batu Enam. Masjid Jumaat yang paling ramai. Ya, masjid Jumaat. Sampai dekat luar kalau waktu pelajar-pelajar takwa. Ya. Masya Allah. Kalau 5 waktu pun penuh, kalau solat Jumaat tu melimpah ruah keluar sampai ke rumah di sekeliling Masjid Batu Enam pun perlu menyediakan ruang untuk solat Jumaat. Sekarang masjid tu dah 3 tingkat untuk menampung. Walaupun masjid tu tak besar, tak indah, tak cantik, tak hebat, tetapi imarahnya Masjid Kampung Batu Enam ni selang, kalau saya berjalan kaki dan 20 langkah sampai. Maksudnya kalau rumah saya tu memang terus nampak masjid. Mungkin tak sampai 20 langkah, macam itulah. Jadi Ustaz Zaidi ni, arwah ayah siapkan rumah di sebelah rumah kami, iaitu rumah atuk nenek yang telah meninggal dunia. Jadi Ustaz Zaidi ulang alik ke masjid yang dekat saja, azan, ngaji Quran, hafal Quran, belajar dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Walaupun mata buta, tapi mata hati Allah buka. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu kenangan, Ustaz Zaidi ni seorang yang pemurah, walaupun tidak ada apa-apa. Tapi orang suka memberi kan. Orang beri tu, orang belanja tu, orang sekian-sekian-sekian. Satu hari dia bagi salam, lepas tu dia kata Asma ke tu. Ni cerita masa saya sekolah rendah, ya, bukan cerita apa-apa. Ustaz Zaidi pun tak ingat dah tu. Ustaz Zaidi pun tak ingat, tapi saya ingat dalam ingatan saya. Ustaz Zaidi masa tu beri hadiah apa kita panggil bedak. Bukan bedak muka, bukan bedak ni, bedak talkum yang pakai di badan. Subhanallah. Maksudnya walaupun dalam keadaan tidak ada apa-apa, tetap usaha untuk menggembirakan hati orang, beri hadiah. Kan beri hadiah itu sunnah. Tak silap saya tak ingat lah sebab hari lahir ke, sebab apa ke. Tapi sebab kami adik-beradik ni, kalau yang saya anak nombor 2, kakak Najihah, bawah Ibrahim. Yang atas-atas ni memang agak rapat lah. Sebab sekali Ustaz Zaidi datang, tolong ambil air, masak, tolong buat air, minum roti, balik masjid. biskut, apa yang ayah suruh. Ayah sangat suka ihtiram tetamu. Tak kiralah siapa, ayah saya memang macam tu. Kami dibesarkan daripada kecil, hampir siap malam layan tetamu. Dan juga bilik yang kita tidur tu, untuk makluman penonton dan saudara, bilik pernah Syekh daripada Palestin tidur bilik yang tempat Ustaz Zaidi duduk tu. Yang duduk baru ni, yang duduk sebelum ni kau jadi tetamu. Bayangkan ketika itu Ustaz Zaidi bukan siapa-siapa, remaja buta yang belum lagi menghafal Al-Quran. Tapi arwah ayah saya seorang yang sangat suka menyantuni tetamu. Tak dikenali, bukan siapa-siapa, tapi menyantuni tu kalau ni ambil air, buat air, bagi biskut, bagi roti. Orang kata kau tetamu ni 3 hari je kan. Ini berbulan. Berbulan-bulan. Sekali datang duduk berbulan-bulan. Lepas tu hilang, merantau, pergi KL, pergi macam mana tak tahu. Johor Bahru, Batu Pahat. Kadang kami pelik, arwah ayah pun selalu tanya, tak jatuh longkang ke? Tak kena langgar ke? Sebab jalan seorang diri. Tapi bagaimana dengan cahaya hati tu, kan lama muncul balik.
Allah. Sampai lepas tu ayah akan cakap tu dulu panggil Abah Zaidi sebab masa tu kan, sekarang Ustaz Zaidi. Kata tu Zaidi datang tu sediakanlah apa yang perlu apa semua. Macam tu lah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang dah jauh lagi. Sampai Brunei, Singapura pun dah sampai. Masjid Sultan. Ulang-alik tu. Masjid Sultan. Sampai depan masjid ada restoran Zam-Zam belakang depan Masjid Sultan tu. Dan dikatakan sampai ke Brunei, Istana Sultan Brunei pun dah masuk. Dah pernah pergi. Jadi jemputan istimewa. Jadi sekarang tanpa melengahkan masa, saya sebenarnya nak jemput pertama, kita dengar dulu daripada Ustaz Zaidi apa saja perkongsian berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu Cukuplah Allah Bagiku. Pagi tadi saya dah cerita satu kisah yang sangat menakjubkan. Bagaimana Allah cukupkan rezeki, Allah cukupkan penjagaan pemeliharaannya kepada hamba-Nya yang tidak ada apa-apa. Kita senang kalau kita nak sebut, kalau contohlah kita ada masalah, ada ujian datang, kita pun cakap dekat suami, tak apa, Allah kan ada. Senang kita nak cakap begitu dan keadaan kita ada duit, ada simpanan dalam bank, dan keadaan kita ada orang keliling yang boleh tolong. Tapi kata-kata yang terbaik daripada Ustaz Zaidi dan isteri, tak apa, Allah ada. Mereka boleh sebut tu dalam keadaan tak ada apa-apa. Kan, dalam keadaan kosong, tak ada simpanan. Tawakal tu ya Allah luar biasa. Jadi subhanallah, silakan Ustaz ceritalah apa saja Ustaz terlintas. Nak sebut pasal, tapi sebelum tu nak jemput Ustaz, boleh tak laungkan azan? Masya-Allah. Dan bacakan apa saja petikan ayat Quran untuk diperdengarkan, dan sambunglah apa-apa nasihat untuk pendengar kita. Masya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sama-samalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi sayang, masih lagi izinkan kita, bagi umur kita masih ada lagi saat ini, ketika ini, pada hari ini. Alhamdulillah. Ada juga sahabat-sahabat kita sebelum kita dah pergi temu Allah SWT, ada sebelum Ramadan, ada selepas raya baru ni. Dan kita alhamdulillah, kita masih boleh lagi bernafas, boleh bernyawa lagi. Syukurlah kita kepada Allah SWT. Sebenarnya kita adalah hamba. Kita adalah hamba Allah lah, memiliki langit dan bumi. Allah kuasa. Makhluk tidak ada kuasa. Yakinlah kita. Percayalah kita, Allah Maha Kuasa. Makhluk tidak ada sedikit pun kuasa. Tanpa izin Allah kita tak boleh dapat buat apa-apa saja. Jauh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maliki Yaumiddin. Allah lah memiliki langit dan juga bumi, seluruh alam, seluruh makhluk. Allah Maha Mutawi, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kudra, Allah Maha segala-gala apa yang berlaku di dunia ini, apa yang sedang berlaku, semua Allah Ta'ala tahu dengan ilmu Allah. Kita hamba tidak ada apa, kita doa, kita jahil, kita lemah. Sebab tu kita di mana saja berada, kita carilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari muslimin, muslimat yang saya hormati, pada petang berbahagia ini, yakinlah kita, hidupan kita satu hari nanti, satu saat, satu ketika, kita akan dijumpa oleh Allah SWT, iaitu maut, iaitu mati. Saudara, mati tidak ada syarat, muda, tua, sakit, sihat. Sampai masa, mesti kena merasai mati. Sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita pergi jumpa Allah SWT, sama-sama kita jadi hamba insan yang baik, insan yang ikhlas pada Allah, yang terus menegakkan syiar Allah SWT. Semoga kita doa ke semua, tiap-tiap wanita akhir balik semua tutup aurat. Semua jaga solat. Isteri jaga taat suami, taat pada suami, jaga solat, doa untuk suami. Anak doa untuk ibu, dua ibu bapa. Dan suami doa untuk isteri. Semoga Allah Ta'ala kumpul kita di akhirat syurga Allah SWT, insya-Allah. Saudara, yakin dunia hanya samudara sahaja. Sama ada kita miskin, kita kaya, jutawan, kita billionaire, samudara saja. Yang satu masa kita akan tinggal semua. Kita akan berpisah.
Orang yang kita cintai, benda yang kita sayangi, yang kita kasihi, semua kita akan tinggal satu hari nanti. Yakin dan percayalah. Contoh sudah ada sahabat kita sudah pergi. Dan juga almarhum abang angkat saya itu, Haji Harun. Yang saya cintai, banyak didik saya, banyak bagi terbiah nasihat ya Zaidi. Jaga Al-Quran. Al-Quran mukjizat. Kalau kamu ada Al-Quran, di mana saja kamu pergi, di mana saja kamu berada, kamu akan orang mulia, kamu kerana Al-Quran. Biar kamu bukan Quran, bukan kerana kamu, bukan kerana harta. Apabila kita ada ilmu Allah, ilmu agama Allah, mulia kita lali manusia. Semua orang akan sayang kerana Al-Quran. Tapi kalau kita jahil, kita derhaka pada Allah, kita tidak jadi hamba Allah takwa, semua orang hina kita. Yakinlah saudara, ini bumi Allah punya. Satu masa nanti kita temu Allah. Kalau kita jaga ibadat, jaga Allah redha kita di akhirat nanti, Allah mulia kita. Walaupun manusia tak suka, tak apa. Yang penting Allah redha. Kalau manusia satu dunia, manusia suka pada kita, sanjung kita. Tapi Allah kata, bukan hamba-Ku. Rasulullah kata, bukan umat-Ku. Di akhirat nanti, di mana kita nak pergi, saudara? Di mana kita nak cari, nak menyelamatkan diri kita? Hanya amalan salihah, amalan salih yang boleh menyelamatkan kita. Itu saja, saudara. InsyaAllah, mudah-mudahan berkat pertemuan kita pada hari ini, Allah SWT beri kekuatan keimanan kepada kita, kepada keluarga kita, jiran kita, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat. Hari ini berbagai-bagai berlaku pada hari ini. Berbagai-bagai muncul pada hari ini. Semuanya itu ujian pada orang beriman. Tapi kalau orang beriman, upama ikan dalam air. Walaupun laut tu masin tetapi ikan tetap tawar. Itulah orang beriman. Walaupun dia didugaan, diuji berbagai-bagai ujian, tetap dia beriman dengan Allah SWT. Tetap dia yakin pada Allah SWT. Tetap dia selawat, tetap dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah lah, mudah-mudahan. Ana pun orang kata sebenarnya tidak sedia nak sampai-sampailah. Tidak ada plan, tidak apa ini. Walaupun kita lama nak jumpa tapi Allah tak izin, tak boleh buat apa. Macam saya cakap tadi lah. Walaupun kita perlu satu benda, dia kalau tak izin tak dapat. Tapi kalau kadang-kadang Allah bagi benda yang kita tak mau, dapat. Ada juga kadang-kadang anak kita nak macam ni tapi tak dapat. Kadang-kadang kita tak mau, yang tu yang dapat. Jadi kursi Allah SWT. Semua manusia kalau kita tanya, semua nak bahagia, semua nak bahagia. Semua nak hebat, semua nak hebat. Semua nak berjaya. Kalau anak spesial SPM, semua nak dapat A, dapat semua. Kalau anak nak jadi anak doktor, anak peguam, anak lawyer, architecture, semua engineering, semua nak baik-baik. Tapi kadang-kadang anak doktor, anak tak mesti jadi doktor. Anak bukan anak nakal. Kadang-kadang seorang yang guru, anak guru, kadang-kadang yang tu boleh cari. Maknanya kadang-kadang kita nak tak dapat. Ini semana rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sebentar lagi saya akan baca beberapa ayat dari Al-Quran. Semua dengar ayat Quran. Mudah-mudahan penonton semua, mudah-mudahan kita dapat cahaya Allah, dapat hidayah Allah. Mudah-mudahan dengan Al-Quran dah. Sayyidina Umar dapat Islam dengan Al-Quran dah. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, dia penuh cita-cita nak benar Rasulullah. Tetapi dengan Al-Quran, dia pula bela Rasulullah. Dialah sebab dia Islam kan naik di zaman Sayyidina Umar. Mana Al-Quran mukjizat. Kalau kita selalu baca Al-Quran, dalam kubur Quran kata teman kita. Al-Quran yang kasih sahabat kita. Segala-gala semua akan tinggal kita. Al-Quran lah teman kita dalam kubur nanti. Yakin percayalah. Al-Quran ni kalam Allah. Auzid alaihi wa rattilil Quran tartila. Allah kata baca Al-Quran dengan tajwid, dengan makhraj. Baca Quran tajwid dengan makhraj. Mana baca dengan betul. Tapi kalau tanya macam mana nak baca, tak pandai, belajarlah. Tak pandai tapi tak nak belajar, itu tak betul. Kalau tak pandai, belajar. Salah dan belajar Allah maaf. Dalam belajar, tak apa. Jangan tak belajar. Al-Permad Al-Quran surah Muzammil, juzuk 29. Auzid alaihi wa rattilil Qur'an tartila. Itu. Maksud lebih kurang, bacalah kamu Quran dengan tajwid. Bacalah Quran dengan makhraj yang baik. Belajar Arab. Kita tengok orang baca Quran lajah Jawa. Lajah bukan Quran bahasa Arab. Sebab tu Allah Ta'ala bagi lidah orang Melayu khusus Malaysia ni bacanya boleh. Inggeris boleh. Arab boleh. Maknanya special, istimewa Allah bagi orang Melayu. Syukurlah kita sebagai orang Melayu. Amin. Masya Allah. Jadi itulah sebanyak yang takzir boleh. Boleh sampai ke di sini. Boleh Ustaz azan nak dengar. Masya Allah.
Kerana ustazah yang mau berbagi ustazah dah minta tu sebenarnya azan tu kena waktu, tapi apa ustazah dah minta tu pasal kena tu jugalah. Masya-Allah, masya-Allah. Sebab rindu sebenarnya dulu Allah, semua Allah, dengar Allah. azan ustaz. Rindu pada Masjid Batu Enam dulu. Itulah. Masya-Allah. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okeylah, oleh kerana ustazah minta surah azan walaupun bukan waktunya, saya terima ialah hajat tu. Pertama sekali saya nak azan lagu ala-ala Mekah lah atau Madinah. InsyaAllah. Sebab biasa lagu Mekah Madinah ni kalau siapa yang pergi umrah, siapa mana sampai Masjidil Haram, ya akan dengarlah lagu ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah. Boleh bagi air kat ustaz. Alhamdulillah. Ya musim panas, bagi minum air. Okey, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, begitu indah sekali dan suara yang sangat bertenaga yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya yang sangat istimewa. Amin ya. Dan Allah kurniakan pasangan yang istimewa yang saya mana nanti kita akan pergi kembali pada Ustaz Zaidi, tapi saya nak tanya juga kepada Puan Ros ni. Bagaimana Puan Ros boleh buat keputusan untuk menerima seorang suami yang OKU penglihatan tidak boleh melihat. Masya-Allah. Itu sebenarnya agak pelik kan dengan Puan Ros. Ustaz Zaidi. Ya, saya. Isteri Ustaz Zaidi ni cantik sangat. Alhamdulillah. Biiznillah. Manis, sedap mata memandang. Ya Ustaz Zah, dia bukan setakat cantik tu Zah. Bagi saya lah, pengalaman saya dia bangun dalam 5 tahun lebih ni, dia sangat rajin. Kalau dia tengah tidur, dia tengok, dia rasa Ustaz nak bangun, terus dia cepat bangun pimpin. Nak pergi bilik air ke. Masya Allah. Masya Allah. Maksudnya, dia tak perlu disuruh-suruh, sentiasa bersedia. Tak perlu. Dia tengok Ustaz dia gerak, terus dia cepat-cepat bangun. Mak saya cerita, mak saya kata gini, mak saya rasa pelik dengan Puan Ros ni. Kan sebab 2 hari lepas pasangan ni tidur di rumah mak saya di Terengganu. Lepas tu 2 hari lepas mak saya duduk telefon saya bercerita pasal Ustaz Zaidi dengan Puan Ros ni. Panjang. Asma tadi Ustaz Zaidi mari gini-gini sebab kami kan banyak kenangan daripada kecil. Mak ni sangat suka. Asma, Ustaz Zaidi sekarang lain. Ya Allah, Asma, gini macam-macam lah. Asma, tolonglah Ustaz Zaidi ni untuk buat ibadah korban dekat Patani. Asma, gini. Ramai orang susah. Ustaz Zaidi cerita, orang Patani ni kalau dapat daging korban, dia bukan terus habis masak. Dia simpan lama. Dia masak sikit. Sebab sampai 6 bulan pun ada lah. Sampai 6 bulan simpan daging tu. Makan sikit-sikit sebab susah miskinnya dan berharganya dapat daging 1 kilo 2 kilo tu. InsyaAllah. Lepas tu mak saya cerita, mak saya kata, Asma,
isteri pada Ustaz Zaidi ni, Kak Ros ni, pelik Asma. Saya pun tanya, Mak pelik macam mana? Mak pelik. Bayangkan masa tu dah dekat pukul 12 malam. Kan dah siap makan dengan mak apa semua. Mak masak apa tak tahu, nasi goreng ke apa? Ya, memang itulah nasi goreng apa, Pak ke apa. Lepas tu, mak dah lah 2 orang ni datang daripada jauh Asma. Lepas tu malam dah pergi masjid, azan apa semua. Lepas tu mak Ida makan apa-apa. Tiba-tiba Ustaz Zaidi sebut, jom kita pergi jumpa kawan, nama apa? Kawan-kawan lama termasuk kawan lama. Ada nama siapa dah? Satu tu apa nama Asma sepupu apa Zaifah. Zaifah pun dah ada anak. Zaifah pun masya-Allah. Ya, betul. Dia dah sampai kata, betul ke tak Zaidi pasal lain dia dah. Lain itulah, masya-Allah. Mula dia tengok dia tak tegar, tak berani. Batal salah orang. Alim ulama mana ni? Masya-Allah, subhanallah, subhanallah. Jadi bayangkan masa tu jam dah 11 lebih, dekat ke 12 malam. 11 lebih Ustaz Zaidi ni sebut, jom kita pergi kejap jumpa ni. Dan tanpa ada apa-apa alasan ke ni, mak kata isteri Ustaz Zaidi tu, Kak Ros tu, terus yakan je. Masya-Allah. Okey, boleh. Kalau kita lah mak saya cakap, "Hai, mak pula rasa macam peliknya perempuan ni." Sebab kalau ikutkan 11 lebih dengan dah berjalan jauh dengan penat. Naik bas kan? Naik bas baru sampai apa semua. Kalau ikutkan nak rehat. Tapi punyalah isteri ni taat sangat ni. Punyalah menyantuni suami ni. Walaupun 11 malam suami sebut ni. Sebab mungkin boleh jadi sebab Ustaz tak nampak. Siang malam tak jauh beza sangat. Jadi kita yang celek ni beza. Berkurang sama saja. Tak pasal lampu pun tak apa. Tak pasal lampu pun tak apa. Sebab tak nampak. Jadi ada tiang, ada langgar tiang. Langgar tiang. Jadi lepas tu kan bawa motor. Inilah driver. Bawa motor sebab tak boleh bawa kereta. Bawa motor, Ustaz Zaidi kat belakang. Jadi bila Ustaz Zaidi sebut nak pergi ke Patani. Okey bang. Nak pergi sini? Okey bang. Sebab apa? Saya tunjuk jalan. Itu yang pelik. Pelik. Masa Covid. Masa Covid Jadi sekarang kita nak pergi kepada Puan Ros. Macam mana boleh terima Ustaz Zaidi dalam keadaan tidak boleh melihat? Kalau orang nampak seolahnya ada kekurangan. Orang Islam macam cacat. Saya tak nak sebut perkataan tu, tapi itulah istilahnya. Lepas tu mungkin boleh cerita terus apa perkara-perkara pelik yang berlaku bagi kita orang celek kadang tak nampak, suami lagi nampak. Wallahualam, silakan. Masya-Allah. Sampai mak Ustazah tanya tak malu, Ros tak malu ke dak pipi ustaz dia tak nampak. Sampai dia tanya ulang-ulang kali tanya. Itulah sebab mak kagum sangat. Okey, sila. Assalamualaikum. Semua penonton-penonton ya. Yang dapat menonton siaran ni lah. Live lah, ni live. Live ni kan. Saya ni Puan Rosmawati lah binti Ahmad. Berasal bapa daripada Perak. Mak saya berasal dari Pulau Pinang. Tapi kalau nak ikutkan apa orang kata tok nenek onyang-onyek, saya ni asal daripada orang Thailand jugalah, belah mak. Oh, masya-Allah. Belah mak. Tapi belah bapa. Bapa saya ni orang macam Bugis macam nilah. Jadi macam inilah kita orang kata shortcut lah ya, pendekkan cerita. Saya sebenarnya dengan Ustaz Ku Muhammad ni dulu saya panggil Pak Syekh. Subhanallah. Pak Syekh. Saya tak kenal dia pun. Tapi saya tengok dia sebab dia punya dressing tu kan, sarban dan berjubah tu kan. Saya jadi ingat dia Pak Syekh lah dengan berjanggutnya kan. Jadi masa tu dia nak melintas jalan. Ini cerita asal pertemuan. Dia ada satu hamba Allah ni berhentikan dia di tepi jalan tu, banyak kereta. Tepi jalan tu banyak kereta. Betul. Jadi kami masa baru habis meeting tu, masa tu saya bekerja dengan satu datuk tu, dah arwah pun. Jadi masa tu kami tengah evening tea lah orang kata kan, masa tu minuman petang. Jadi kita duduk kat luar tu sebab ada juga yang kawan-kawan yang orang kata kawan-kawan datuk ni yang isap rokok, jadi duduk di luar lah kan. So kami pun duduk luar lah, kerusi meja yang luar tu. Tiba-tiba saya nampak ustaz ni turun daripada kereta. Saya tengok dia memang tak nampak lah, memang tak nampak blind kan. Saya tak kenal dia. Saya kata kenapa orang buta, saya cakap macam tu lah kan. Kenapa orang buta tu ditinggalkan, Pak Syekh tu ditinggalkan di situ, kereta tu terus pergi. Saya kata tak boleh ni, takut dia tiba-tiba dia nak ke kanan tu, sepatut tangga tu dia ke kanan, takut dia ke kiri. Pasal dia tak tahu mana kanan kiri kan. Nanti dia ke kiri mesti kena langgar kereta.
Jadi saya risau. Saya kata, saya punya bos lah. Datuk, tolong pergi ambil ustaz tu. Nanti dia kena kereta. Bos saya cakap apa? Tak apa, dia pandai jalan. Tak payah ambil. Rupanya kawan baik bos saya. Tak apa. Bahasa Datuk tu suka panggil saya Datin. Tak tahulah kenapa. Gelaran dia. Gelaran. Kawan-kawan Datin. semua Datin Ros jangan risau. Pak Syekh tu pandai jalan. Dia lebih celik daripada kita yang celik. La haula wala quwwata Saya kata tak boleh. Celik ke tak celik. Tapi saya nampak dia tak nampak. Datuk pergi ambil dia juga. Datin lah pergi ambil. Saya perempuan lah, mana boleh pergi ambil. Datin ambil. Tak boleh. Datuk pergi ambil. Lala dia pun tak mau bising. Dia pun pergi ambil. Bawa naik atas. Dia kata, panas. Dia nak duduk dalam. Tak mau duduk kat luar sebab dalam tu ada aircon. Allah. So dia pergi duduk dalam. So bila dia masuk dalam, semua orang masuk dalam. Semua orang yang duduk kat luar tu semua ikut dia masuk dalam. Duduk dalam berborak dengan dia lah. Dia tanya. Dia masuk tu dia orang panggil dia Datuk lah. Datukku. Daripada mana semua panggil. Datukku. Daripada mana ni? Kalau lekat Datuk blind sekali. Peluk Datukku blind lah kan. Peluk daripada mana ni? Dia ceritalah kisah dia semua. Lepas tu kami duduklah. Kita orang kira macam PA kan. Kami ada 5 orang PA tau. Banyak yang muda-muda pun ada. Saya ni kira paling senior lah PA. Yang muda-muda 4-5 orang tu lagi ada sana. Saya senior. Ustaz duduk sana. Saya duduk sebelah sini. Tu ada lagi sini. Lepas tu. Sama-sama tanya khabar. Kita sembang macam biasa. Terus. Dia tanya pula I punya background lah. Okay, kan memang single lah kan. My husband dah meninggal arwah macam tu kan. Kata duduk sebelah Pak Syekh sekejap boleh tak? Tak boleh lah cerita lah lebih kurang. Saya kata saya tak mau. Saya tak nak. Dah nak tanya personal sikit. Duduk sinilah. Itu. Lepas tu I punya bos kan. Alah pergilah. Dah Pak Syekh ajak tu. Janganlah sombong benar. Cakap apa salah dia nak tanya personal. Lepas tu dia tak payah pergi lah. Sebab bos dah kata pergi kan. Pasal dia pun depan orang. Depan orang ni. 5-6 orang ada ni. Lepas tu kata, ya apa nak tanya. Saya tak suka secret-secret. Saya kata, orang boleh dengar apa yang saya cakap. Saya tak ada masalah. Saya cakap di sini pun boleh. Cakap macam tu kan. Depan face to face ni kan. Pun boleh. Tak apa di sini senang saya cakap. Dia tanya kalau Pak Syekh ambil buat isteri nak tak? Pasal saya single kan. Dia tahu. Dia tahu. Direct tanya. Padahal baru jumpa. Dia tahu. Terus tanya macam itu. Masya Allah. Saya terkejut lah. Saya ingat dia main-main. Mesti kita rasa main-main kan. Saya kata saya tak ada masa untuk melawak macam ini. Saya kata. Saya dah berumur. Saya bukan saya suka lawak-lawak macam ni. Saya tak mau. Di depan-depan orang ni. Kata ni malu ni. Saya kata. Carilah yang muda-muda tu. So, banyak yang muda tu cakap. Saya dah berumur, saya tak mau. Betul kan? Apabila dia macam dengar itulah short form dia tu. Dengan azan pertama di surau PDTC. Itulah jawapan saya. Saya kata biar saya fikir dululah. Short form kita pendek kan? Saya kata biar saya fikir dululah. Apa kata pun saya fikir dulu. Saya balik rumah dulu, saya fikir. Saya minta doa kepada Allah dulu kan? Kita minta ini kan? Macam mana Allah betul-betul bagi kita jodoh ke tidak kan? Saya minta doa kepada Allah dulu. Saya kata besok boleh bagi jawapan. Dia nak tunjuk jawapan. Saya kata tak boleh. Saya tak boleh bagi. Besok tu kan. Lepas tu saya ada pimpin dia masuk naik ke surau lah semayang. Semua kita ada pergi surau lah kan. Semayang kita pergi. Yelah pimpin dan jagaan. Walaupun saya tak mahu sebenarnya. Saya tak mahu sebab bos saya dah suruh kan minta tolong. Masa tu dressing dah lain. Tak pakai jubah macam ni. Ya. Sebelum tu. Glamour lah. Masa tu dah lain lah. Nak tanya juga. Tahulah sekretari dia dressing kan. Macam mana Ustaz boleh terus pada petang? Itu yang pelik tu. Dia apabila saya jumpa dia pertama tu, dengar suara dia. First time saya dengar suara dia tadi, Masya Allah. Saya ada jumpa orang bekas orang. Sebelum tu pun saya pernah kahwin. Saya ada anak. Saya ada anak saya 2 kan. Lagipun saya dah, orang kata anak saya dah 2. Jadi tak pernah jumpa orang macam ni. Suara macam ni. Dia suara macam dia ni saya rasa macam satu aura. Hati saya rasa macam boleh terima. Dia rasa okey. Saya rasa dia ni macam lain daripada yang lain saya rasa. Ini bukan dari mata jatuh ke hati, dari telinga. Ya betul. Masya Allah. Atau orang kata sebab jodoh dengan dia kan. Lepas tu saya tanya dia. Nanti minat tak kata macam jalan situ sini pergi Bangkok. Itulah salah satu poin dia lah tu. Saya suka. Because memang boleh ada masa berjalan dia. Saya suka berjalan. Itu poin dia. Suka tak berjalan-jalan? Suka. Macam saya memang suka berjalan. Dia cakap memang suka berjalan. Ya betul. Masya Allah. Itu pun saya tak bagi jawapan dia juga. Saya kata besoklah saya bagi jawapan kan. Besok tu dia azan Jumaat ya? Azan waktu maghrib. Maghrib ya? Waktu maghrib. Maghrib. Di PWTC, surau. Saya, masa tu saya menang, tak tahu air mata jatuh, keluar. Tiba-tiba dengar. Saya hantar ustaz pergi azan lah.
Sembahyang kat maghrib kat dekat atas tu saya kata nanti saya baru bagi lah. jawapannya lepas sembahyang kan. Lepas tu masa tu saya tak tahu air mata jatuh. Masa Banyak tu tahulah ustaz yang azan kan? saya tahu. Memang saya dia teman sebab dia cakap dia nak azan. Dia nak pergi azan sembahyang dekat PWTC. kan? Masya Allah. Orang panggil dia azan di situ. Jadi memang Yang arwah tu dengar, lah, yang Datuk Wi tu lah yang bawa. saya dengar suara dia sedap sangat. Maksud dia azan tu ya. Dia sedap, lepas tu air mata jatuh sendirinya tahu tak. Ini kejodoh aku kata macam tu. Tanya lagi tu. Ini kejodoh. Lepas pada tu sampai sekarang memang terus sembahyang tak tinggal. Lepas tu saya kata saya kata tak apalah, saya terimalah, saya reda lah, ini ketentuan Allah. Kalau saya tolak, saya takut saya pula jadi apa-apa pada saya saya. Saya kata ini sebab Allah, pasal hati dia yang minta kan. Dia kata ni mungkin kita gerak pada Allah. Kalau saya tak terima, mungkin saya yang dapat something lah, saya cakap begitu kan. Sesuatu yang tak baik. Yang tak baik. Saya kata saya mesti terima. Saya kena terima. Soalannya ini amanah daripada Allah. Saya kata saya mesti terima. Sebab saling memerlukan, dan ustaz ni dia memberi banyak manfaat pada manusia, ummah. Jadi pula ada seseorang yang membantunya. Jadi penolong agama Allah. Penolong agama Allah Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Penolong agama Allah. Masya Allah. Itu dah jawapan dia selepas sembahyang dah. Ya. Jawapan dia. Puan Ros kan, boleh cerita satu kisah yang mungkin sebelum cerita satu kisah, saya sebenarnya tuan-puan sekalian, Ustaz Zaidi, Ustaz Tengku Zaidi, dia ada hajat yang mana orang-orang kampung dekat Patani, Thailand sangat mengharapkan Ustaz supaya amat memerlukan dan mereka ni menyatakan hajat mereka ni bila musim korban. Sebab bukan mereka tak perlu pada musim lain, mereka perlu setiap hari, lapar, miskin, susah. Tapi bila datang musim korban, nampak adalah sikit cahaya. InsyaAllah ramai yang nak buat korban tu bolehlah menumpang bagi mereka yang berniat untuk buat korban. Sebenarnya kita tak ada plan pun untuk live petang ni. Kita tak ada pun jemput ustaz bila tak nak buat iklan untuk korban, tak. Tetapi datang dengan hajat. Dan ustaz bagi tahu kepada, sebenarnya asalnya ustaz jumpa mak saya kat Terengganu, ada tak orang boleh buat korban kat Patani? Mak saya kat telefon saya, Asma, boleh tak usahakan cari orang-orang yang sanggup dan sudi buat korban. Sana memang ramai orang susah miskin betul-betul, Asma. Jadi teruslah suami menghubungi, encik suami saya hubungi malam tadi. Masya Allah. Terus ustaz kata esok datang. Jadi Allah permudahkan bila hajat itu benar, hati yang ikhlas, subhanallah. Jadi kita nak dengar sikit daripada Ustaz Zaidi. Ustaz, mungkin boleh cerita sikit bagaimana suasana di Patani tu, bagaimana hajat besar ni kan, supaya ramai umat Islam di Malaysia sudi buat ibadah korban, yang mana kita dah share nombor telefon tu kan, boleh buat melalui dan di Ustaz, kita yang akan uruskan berapa harga jumlah tu, sebab kita dah bincang tadi kan. InsyaAllah. Jadi silakan Ustaz cerita sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitulah apa yang Ustazah sampaikan tadi itu, memang itulah hasrat ataupun hajat penduduk-penduduk di Patani, Yala, Naratewa. Ya, sebenarnya orang sana yang senang memang ada yang senang, bukan susah. Yang senang memang senang. Tapi yang susah kata macam sini, macam di Malaysia, ada juga yang kadang-kadang kalau kita berjalan pergi kampung, ada juga yang susah. Betul. Tu Ustaz pun pernah jumpa sini, tapi bila sampai ya tiba je musim kurban, musim raya haji, dah mulalah orang cari Ustaz Zaidi, mana Datuk Blind ni. Memang macam tu dah, pasal kita istiqamah di sana. Lagipun kalau saya jadi imam solat Jumaat, dia orang dah istihar, dia orang dah umum lepas solat Jumaat. Berapa ekor sekian-sekian, berapa ekor lembu. Jadi kita insya-Allah saya sanggup dapat. InsyaAllah. Cuma saya minta dia orang tolong doakan semoga saya sihat. Mudah-mudahan saya ikhtiar usaha sampai hajat mereka ni dimudahkan insya-Allah. Itu saja. Dia pun doa, alhamdulillah. Tu pun pagi tadi hantar versi suara mari. Macam mana Datuk Blind? InsyaAllah doakan lagi, doa lagi sampai Allah Taala pun mudahkan segala hajat insya-Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan insya-Allah. Sebenarnya kita dah pernah bekerjasama. Betul. Masya-Allah. Itu dalam alam maya sebenarnya sebelum tu. Alam maya. Untuk urusan korban. Masya-Allah. 2021. Ya, rasanya 20. Ya, masa Covid teruk tu. Masa Covid teruk. Betul masa tu nak keluar daerah tak boleh tu. Dapat berapa lembu? Dia semua sekali 12 ekor. 12 ekor? Semua tapi yang dapat 4 saja yang boleh buat. Ya. Yang boleh buat dah. Yang boleh buat 4 ekor saja. Yang lembu boleh masuk, yang boleh hantar. Semua tu tak boleh nak pergi.
masa tu saya sendiri tak tahu yang kami ni NGO Sahabat Amal Care, kita berurusan dengan Ustaz Zaidi dengan Farus. Tapi urusan tu berjalan dengan baik lah. Masya Allah. Dan hari ini sebenarnya kita memperbaharui urusan. Masya Allah. Mengulangi kembali urusan kita. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, setiap tahun, alhamdulillah macam tahun lepas, lebih 1,000 ekor lembu orang melakukan ibadah korban dengan kita. Masya Allah. Lebih 1,000 dalam Malaysia termasuk luar negara. Jadi luar negara tu saya nak maklumat tentang korban, yang makluman semua yang mana senarai negara, luar negara semua. Ya, negeri. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah. Untuk korban dalam Malaysia, ini cabaran sekarang sebab boleh saya ambil kejap. Korban dalam negara ni, tak apa. Korban dalam negara ni semakin susah sebenarnya sebab lembu di Malaysia mahal. Jadi satu bahagian lembu kalau dalam negara, korban di Malaysia, mana? Korban Malaysia, saya tak nampak ni. Malaysia kita paling rendah 790. Masya Allah. Tinggi sangat, mahal tinggi sangat. Tahun ni. Satu bahagian, Masya mahal Allah. sangat. Yeah. Sebab mahal tu, meh tu. Kita panggil dedok tu, makanan binatang tu sangat mahal. Sebab kita ternak sendiri. Kita lembu kita ternak sendiri. Jadi kita ada ladang ternak. Dan lembu kita lembu yang besar, gemuk, bukan lembu kecil. Lembu yang isi banyak. Jadi contohnya bila kita buat di Thailand ataupun di Indonesia, mana Thailand ni? Thailand atau Indonesia? Okey, ada. Tapi dia tak boleh sama ni. Indonesia memang betul harga dia sama dengan Malaysia. Tapi kalau di Thailand lain harga dia. Nantilah. Ya. Ustaz Tengku. Ya. Kita kena revise balik ni. Nanti kita kena bincang balik. Saya tak tahu macam mana perbincangan tadi dengan tim. Sebab harga di Thailand ni dia murah daripada Indonesia. Satu lagi sebab murah sebab apa? Sebab saya direct kepada tuang dia jaga tu. Kampung-kampung saya masuk jumpa. Betul. Itu yang saya dapat murah. Sebenarnya ikut memang orang kata 4,000 ke atas, tapi ada Ustaz Zaidi dapat 3,500, ada yang 4,100. Sekarang ni sepatutnya tadi kan kita serahkan ada perbincangan SSC kan. Ya. Tapi saya tak pasti kamu bincang apa. Patutnya bincang tentang harga lembu lah. Lepas tu harga berapa kita boleh bagi kepada pengorban. Sebab kalau tak harga sama dengan Indonesia, umum tahu banyak lembu yang masuk ke Malaysia Thailand. Lembu Thailand. Ya. Dan lembu Thailand well known harga dia. Jadi bila kamu letak bahagian ni sama dengan Indonesia well known memang harga sama dengan Malaysia. Indonesia lembu memang mahal. Sama dengan Malaysia, tapi Thailand di ladang ternak kami pun kita banyak ambil lembu Thailand. Masya Allah. Dan lembu daripada daripada Australia. Okey. Jadi kat lembu kita ada lembu besar, Brahman apa semua tu. Jadi insya-Allah tentang harga ibadah korban di Thailand ni untuk membantu di Patani ni, ramai fakir miskin tu dia lebih miskin lah daripada orang miskin kita kat Malaysia. Itu betul. Yang tu saya terima. Yang tu betul. Sebab itu Ustaz Zaidi sebut orang miskin di Patani ni yang betul-betul miskin ni, mereka bila dapat daging korban walaupun 2 kilo, 1 kilo, mereka boleh simpan sampai 6 bulan. Bukan sebab mereka tak heran dengan daging tu, tapi mereka masak sikit. Jimat. Yang nak dapat tu payah, susah. Sebab dia sayang. Nak dapat tu susah dan payah. Jadi insya-Allah kena revise segera. Ustaz Tengku mungkin sekarang sedang mesej. Kena bincang terus. Tadi tak bincang ke Sabrina? 4,000 lebih. Saya minta lah jadi harga sebab tu. sekarang ni bila orang tekan link, orang hubungi, awak kena tu bagi jawapan. Faham? Jadi tolong buat keputusan sekarang tu. Dalam tim SSC, Ustaz Tengku kena buat keputusan sekarang sebab orang bila mesej, orang nak tahu berapa harga. Sekarang saya pun tak boleh nak buat pengumuman ni. Jadi tuan-puan sekalian, kita ni, NGO kita ni telus. Kita bukannya ambil keuntungan berganda-ganda. Kita cukup dapat untuk tampung kos operasi. Masya Allah. Maksudnya
Sebab kita ada kos kita lah. Lagi satu Ustazah. Ya. Ini sekarang kita kata live. Orang kata depan. Alam maya pun Ustazah pergi. Walaupun Ustazah tak ingat saya masa tu dengan keadaan COVID tak tahu siapa pun Ustazah boleh pergi. Ya, betul. Masya Allah. Lalu EP, lalu staff-staff nampak. Ya, betul. Kita tak kenal masa tu tak jumpa. Ya. Siapa Zaidi ni? Tapi Ustazah pelik. Macam mana orang boleh tahu keluarga saya ni? Hai kan? Macam mana boleh tahu? Macam mana boleh percaya? Masya Allah. Bayangkan masa tu dalam PKP. Ustazah jawab. Ustazah kata Ustazah tak kenal. Saya ada tanya Ustazah kata tak kenal. Sebab apa? Sebab orang kata Ustaz Zaidi pun tak tahu kata Ustazah tu siapa mula-mula. Cuma apabila dengar Radio Akin berhenti sama daripada Terengganu, memang tak ada orang lain dah. Itulah. Ya, sebab masa tu pun lepas pada tu, lepas pada Kerban tu. Yang sampaikan kepada saya orang lain. Jadi kalau sebut Ustaz Zaidi yang tak nampak, yang pernah datang kat kampung, mungkin masa tu saya kata saya ingat. Saya menikah dengan Ustaz ni di sana di Thailand. Bapa dia, family dia semua panggil dia Tengku Muhammad. Ya. Dia baru tahu. Sebab dia orang tak tahu semua. Datuk Zaidi. Baca Rusia. Di sana. Dia pergi bawa orang kampung tahu. Orang kampung panggil. Tengku Muhammad. Bapa dia panggil full name. Ya. Tengku Muhammad. Jadi saya Arwah dah lah. Dah meninggal dah kat 2 tahun dah. Tengku pula. Ya. Kata Zaidi. Saya Datuk Zaidi. Tak boleh lah. Teku-teku. Kita simpan lah. Kita waktu musafir tu. Kenapa Ustaz panggil Tengku Muhammad? Ayah saya Tengku Rusin. Lepas tu kalau orang tanya nak nama betul, terpaksa saya kena pecah Malaysia lah. Kena sebut lah. Keturunan kena sebut, bapak dia cakap. Ya. Keturunan kena sebut. Ya. Bapak dia. Subhanallah. Allah Akbar. Puan-puan sekalian, korban kita luar negara bermula daripada harga 390 sahaja satu bahagian. Luar negara yang dapat 350 ini di Afrika. Afrika ni di Ghana, Chad, Uganda, Somalia, Kenya, Zimbabwe, Mali, Sudan, Eritrea. Lepas tu antara yang paling mahal, korban yang satu bahagian paling mahal iaitu di Palestin. Mahal sungguh Palestin. Satu bahagian 2,000 lebih. Masya Allah. Sebab binatang nak masuk situ payah, nak keluar payah. Lepas tu binatang nak hidup sebab manusia pun tak bercukup juga nak makan. Jadi susah. Jadi binatang di Palestin bukan binatang je. Memang kos sara hidup di Palestin sangat mahal. Jadi tuan-puan sekalian, masya-Allah. Tapi untuk petang ni yang kita nak ajaknya, sebab sempena Ustaz Zaidi ni bersama dengan kita ni wakil yang akan melaksanakan ibadah korban di Patani, Thailand ni, Ustaz Zaidi sendiri malam ni. Saya lupa nak bagi tahu, saya nak minta salah seorang daripada tim kita hantarkan Ustaz Zaidi, dah aturkan Ustaz Zaidi dan Puan Ros, terus hantar ke BTS. TBS. Ya. BTS tu macam Korea punya tu. TBS. TBS. Train, station bus, terminal. Ya. Yang mana dia orang akan ambil mereka berdua ni pergi mana-mana semua bas. Masya Allah. Datang sini sampai dengan sini pun bas. Lepas tu saya tanya, malam ni dia kata nak bertolak ke Thailand. Saya kata nak tolak dengan apa? Naik bas lah. Tiket dah beli. Lepas tu Ustaz Zaidi jawab, kami tak pernah beli tiket awal. Kalau nak bergerak, masa tu lah beli tiket. Ada. Kalau tak ada, tidur situ lah. Bas stand dulu. Oh, tidur kat bas stand? Minta tidur surau tu kadang-kadang. Minta dengan orang yang jaga. Minta saya nak tidur sampai nak naik bas pagi pula tu. Masya kadang-kadang macam tu. Memang selalu mereka ni travel, musafir, Duduk kat kerusi. selai sepinggan. Padahal Puan Ros ni wanita yang educated, speaking hebat. Alhamdulillah. Bekas PA Datuk. Kehidupan yang bukan biasa-biasa. Tapi boleh hidup ikut rentak kehidupan Banyak Ustaz. orang tanya. Sebab dia nak berubah. Alhamdulillah. Ke arah lagi baik. Ustaz? Macam mana boleh ke Ustaz ni? Dia tak nampak, mata tak nampak. Tak ada income. Tak ada income monthly. Tak ada income. Ustaz Tak ada, pernah ada Ustaz tak ada gaji. Tak ada gaji. Apa pun tak ada, 1 sen pun tak ada gaji. InsyaAllah. Gaji selepas mati insyaAllah. Kenapa Tengok berani nanti, ikut? Kenapa berani ikut? Kenapa berani kahwin juga? Saya kata pada saya nampak Ustaz bukan cacat. Sempurna. Saya tengok Ustaz normal. Terima kasih. Lebih normal Ya, daripada orang yang Thank you so normal. much. Alhamdulillah. Ustaz ni lebih normal dari orang normal. Subhanallah. Saya pada mata saya. Lebih celak daripada orang celak. Ya. Lebih nampak daripada orang nampak. Sebab dia tahu apa nak buat. Dia macam dia apa yang dia nak buat tu dia atur sendiri. Mesti setiap hari ada sesuatu yang nak disumbangkan kepada umat. Tahu aja siapa dia nak jumpa, siapa dia nak ni, mana dia nak pergi. Lagi satu, saya tak takut dia kalau duduk satu tempat, kalau dia jadi imam, jadi azan, tukang azan pun dia dapat income.
Saya tak takut. Saya tak takut langsung. Walaupun tempat baru orang tak kenal dia. Sebab apa, dia lepas jadi imam tu, orang salam dengan dia ada saja. Adalah rezeki pada je. Allah. Banyak Sikit apa, sebanyak insya-Allah. Kereta banyak tapi ada lah orang selit. Maksudnya Pada kita tak risau. istilah kan. Kais pagi Rezeki makan tu. pagi. Ya. hari makan Itulah istilah macam itulah. Betul lah tu. Jangan risau. Jangan tak payah risau. Ustaz, tadi kan Ustaz panggil makasihlah sayang. Memang selalu panggil sayang Dia kadang-kadang dia automatik lagi. Keluar. Dia kadang-kadang dia automatik. Tak boleh paksa. Paksa tak jadi. Tak paksa tak Adi. Sebab saya kagum apabila dia bagi saya, dia kata saya ni sebenarnya bukan tak nampak. Saya Sebab kat tempat dia dia tak pernah pergi, dia dah sampai. Macam Brunei pernah Sebab sampai. Saya bawa Bangkok motor pernah di sampai. Thailand. Saya bawa motor di Thailand, bawa skuter. Belok kiri ke belok kanan ke, semua dia yang cakap. Iya ke? Signboard tu, Wah, signboard tu. Masya Allah. Dia tak boleh membaca, tetapi macam mana dia boleh baca signboard? Amalan saya Ustazah, yang saya baca Dia kata tiap depan subuh tu ada satu ya. signboard. Nanti dia Hasbi tulis Rabbi waterfall. saya baca. Amalan saya, Hasbi Rabbi Jalallah. Itu ya salah satu amalan saya. Baca berapa kali Ustaz? Paling kurang 11 kali, 7 kali ke 21 kali. Oh, sama ada 7, 11, ganjil 1 lah. kali. Hasbi Rabbi Jalal. Jalallah. Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Bacalah insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Hasbi Akbar. Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah Insya- bagiku. InsyaAllah. Ma fi qalbi Ghairullah. ghairullah. Tidak ada selain daripada Allah di Benar dalam ya hatiku. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Bayangkan Puan Ros cerita, Puan Ros yang driver, Puan Ros yang bawa motor. Tapi Ustaz yang tak boleh nampak apa-apa ni, boleh cakap. Dia Sekarang tunjuk jalan. kanan. Sampai masa saya Terus- nampak di hati saya. Yang sini Okey, saya boleh sekarang rasa. kiri. Maksudnya Allah bagi rasa. Bagi rasa. Padahalnya, macam mana boleh tahu jarak tu sekarang kanan, sekarang kiri? Boleh tahu corner tu boleh Boleh dia tahu kau. Peter yang tadi naik Grab tadi, India dia kata, Signboard macam mana boleh dia tahu tahu. kiri? Apa? Itu kiri. Dia mana dia tahu lah Grab yang Masuk naik dalam Grab tadi. kereta je, nama kereta apa dia tahu. Dia duduk aje dia pegang. Ini ini kereta Honda. Tadi ni Honda ni. Ini kereta Toyota. Semua Semua dia tahu. Panama kata, macam mana Ustaz tahu ni? Siap tahun. Saya rasa. Siap tahun. Tahu Siap berapa. tahun berapa? Padahal kereta orang tu. Bukan kereta dia. Masya Allah. Dan Ini pasangan ni tak ada kereta dan tak boleh. Saya ada kereta. Tapi Tapi saya tak ada tak boleh. lesen. Saya kereta macam tak ada lah. Ada pun tapi tak Jadi, ada. kereta Dia saya tak dah pakai, bagi dah orang. rosak, dia tak ada lah. Saya dah bagi. Subhanallah. Okey, sekarang berapa ribu orang menonton? Masya Allah. Nanti dah itu boleh cakap bahasa Inggeris sikit. Mana tak ada kawan sahabat-sahabat kita yang mu'alaf ni nak dengar. boleh. Cerita sikit. Boleh in English. English sikit sampaikan Ros. apa-apa, Silakan. Boleh 5 minit ke? Mana tahu maaf saudara kita yang nak bantu, yang tak pandai, yang nak dengar, yang tak pandai bahasa Melayu. Malulah lah kita ni kita ni ramai. Memang ada kadang non-Muslim. Silakan Datin. Okey. Cerita sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm Ustaz wife. Okey. Ustaz from Patani. So we come here to Asma's Ustazah Asma's live. Yes. Live. So I'm asking now for the kurban. Yes. Asking for kurban to for the Patanese citizen, the poor citizen. The Tafiz schools are there, they are very poor there, and most of children they have no parents, you see. They have no mother, no father, and they're living very poor. And their Tafiz school also very poor, and they have no place, to do the solat. And these people always asking for a donation, like foods, and then all the what you call it, the income, for everyday income, for their lifestyle, living style, like they want for some rice, some like for living, Yes. whatever they want to eat, so they always asking for donation. So they always ask from my husband. They come to see my husband to go and search for the donation in Malaysia or somewhere else in Brunei, everywhere, wherever we go. They always asking for donation. That is what I can tell. A little bit of story about Thailand people, Tafiz school. That's all. Subhanallah. Assalamualaikum.
Tuan-puan sekalian, Masya Allah, antara keunikan pasangan ni, macam Puan Ros cerita pada mak saya, dia kata ustaz ni bila ada duit, pada dia pun tak ada duit, tapi bila orang bagi duit, dia bagi ke orang. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Sebab Datuk tu gelaran orang beri sebab pengiktirafan, bukanlah sebab ada kekayaan, ada aset, ada perniagaan, tidak. Tetapi cara orang memuliakan, ada orang panggil Pak Syekh, ada orang panggil Ustaz dan sebagainya, walaupun bukan ada CJ formal. Jadi jangan salah faham bahawa bila dengar Datuk tu, oh Ustaz ni banyak duit, patutlah orang Patan ni minta. Tidak. Tapi Ustaz menjadi perantaraan para dermawan. Jadi orang Patani, orang kampung susah ni menganggap Ustaz ni macam orang yang ada duit. Jadi mereka selalu asking help kan. Ustaz, tolong Ustaz untuk madrasah, Ustaz tolong Ustaz untuk makan, Ustaz rumah anak yatim, Ustaz. Bila nampak Ustaz dia minta tolong. Dia terus minta tolong. Tapi dan sikap Ustaz dan pula tak pernah tolak. Tak pernah tolak. Saya pun nak sebut Ustaz, Ustaz tak pernah tolak. Tak adalah Ustaz kata saya ni pun tak ada. Tak. Mesti insya-Allah doa, boleh doakan, banyak-banyak supaya dipermudahkan segala urusan. Subhanallah, Allahu akbar. Ya. Dan saya tak pernah penat. And then banyak saya punya kawan-kawan yang sebaya dengan saya ke apa kan, atau kawan-kawan saya lah, dia akan kata, Ros kenapa you asyik ikut je Ustaz tu ke mana-mana, tak penat ke, tak rasa penat ke apa? I kata I suka, sebab I suka buat kerja ni. Bila kita suka, kita tak rasa penat. Betul. Because you like, you suka tau. Bila you suka sesuatu pekerjaan, you takkan rasa penat, you akan rasa orang kata lebih sihat. You akan rasa lebih sihat. Tapi kalau you tak suka buat kerja tu, you force yourself, you paksa diri, masa tu lah yang you akan rasa penat. Betul. Sebab itu kita buat benda yang kita tak suka. Ya, sebenarnya bila kita buat satu yang suka, ia berkait dengan ikhlas. Ya, betul. Bila kita buat satu yang suka, Masya-Allah, kita akan jadi ikhlas melakukannya. Dan hormon-hormon yang baik dihasilkan. Kan? Antibody lah semua. Jadi kita bertenaga. Subhanallah. Dan tambah pula bila kita buat sesuatu yang melibatkan urusan agama Allah. Jadi di situ mesti ada pertolongan Allah. Allah lah yang bagi sihat, Allah bagi kuat, Allah bagi tenaga. Ya Allah, benar kami ya Allah. bukan saja berjalan tau. Kadang ada tempat kami terpaksa berlari. Bekerja Kena laju. Sebab hujan. Subhanallah. Hujan kami terpaksa lari lah. Kalau tak lari, basah. Orang tengok macam nampak lagi. Realitas Ada jalan. orang yang mengata. Kadang kereta berhenti. Ada orang yang mengata kami macam tu. Masya Allah. Ada yang berhenti. Tapi ada yang mengata. Kadang-kadang kita dengar orang mengata macam, ada yang sahabat-sahabat dia juga yang orang kata yang hati di depan baik di belakang. Dia akan mengata, Ustaz, Datuk apa macam tu bawa bini berjalan kaki lepas tu berlari-lari dalam hujan. Ya. Dia akan mengata. Datuk apa macam itu. Nak tanya juga Ustaz, Ya. pernah tak jatuh longkang ke, langgar tilang ke, langgar orang ke? Tentang jatuh longkang ni, pada masa di Batu Nan pun ada sekali sejarah. Mula-mula sampai dulu, biasa laju, biasa nak pergi makan roti canai dekat pasar tu kan. Betul. Dekat pasar kan ada longkang kan. Biasa longkang tu ada penutup, ada besi ke apa. Sekarang tu yang masa tak Zaidi pergi pada pagi tu, memang laju je biasa laju kan. Betul-betul masuk dalam tu. Pasal ingat ke ada benda penutup dia tak ada, orang lain ambil yang tutup tu. Kalau melintas jalan seorang-seorang, Ya. macam mana? Kita jalan tu kadang-kadang Ustaz Aziz dengar lebatnya suara kenderaan kan. Alhamdulillah, jadi punya pendengaran suara tu jauh boleh dengar. Kalau dengan macam kereta senyap, dah mungkin dia tak ada kereta lah, boleh lintas lah waktu tu. Ya lintas Allah, lah. yakin je. Sebab tu kalau macam ada Yang suruh kata, sekarang boleh suara kat telinga kata okey, dah boleh pergi dah. Okey. Ustaz yang suruh. Padahalnya yang Saya- nak bawa saya melintas pimpin ni lah. tak yakin Ustaz kata jalan. Jalan. Boleh, ini boleh. Kalau saya tak boleh, tak boleh. Ustaz kata tak boleh. Macam saya kata saya naik bas tak, bas ni rasa macam tayar ni macam nak bocor, nak pancit pun betul. Dia bas tengok, turun tengok betul. Tayar bas tu pancit. Terpaksa kena turun lah, tunggulah tukar. Ada berlaku, ada berlaku. Subhanallah. Kadang-kadang bila kami naik bas kan, Ustaz boleh dengar tau, bas tu bunyi one kind semacam tau. Ustaz kata, ni bas ni macam nak rosak ni. Dia cakap kat driver tu, bas ni macam nak rosak. Tak lama berhenti lah ni. Driver tu kata, memang betul bas ni nak rosak. Masya Allah. Kebetulan, dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. dengan izin Memang Allah. betul bila kan manusia kan ada sixth sense, ada deria yang keenam. Kan kita dia mata, hidung, tangan, kaki, lidah semua, dan tak ramai yang Allah berikan optimum deria keenam, iaitu deria hati ni, mata hati ni. Tapi bila Allah ambil penglihatan mata zahir ni, jadi luar biasa mata hati, yang mana orang yang mata jelek tak boleh nampak. Tak apa. Ustaz, Ya. Ustaz juga sangat banyak membantu menyembuhkan sakit.
kan sihir, santau apa sudah sakit. Jadi insya-Allah lah. Yang tu macam mana Ustaz? Bagaimana boleh tahu kadang tu orang tu tak cakap dah boleh tahu rasa ni sakit ni. Boleh cerita sikit kadang-kadang kadang-kadang kita boleh rasa. Kita touch tangan kadang ada lepas semaya pegang tangan dia salam kata ini ada sakit apa kena ni rasa pasal kita rasa luar kita rasa seram tau. Kalau dia kena santau kita boleh rasa. Contoh dia kena santau, kena sihir rasa lain. Dia dengan sendiri kita boleh rasa. Lagipun dia pun tanya kita tuan boleh berubat tak? Dia tahu dia pun boleh rasa. Dia macam ada satu apa nama tarikan macam si berani tu. Macam dia Brunei tu, Allah Brunei apa nama Tuan Haji Ahmad tu. Dah cakap telur tak betul lah. Hari yang mula-mula jumpa di masjid di Telusuk tu, masjid Brunei. Lepas tu pergi buat air tawar je, beli air botol mineral semua buat. Alhamdulillah. Besok kan dia dah boleh cakap dah. Lepas tu dia datang, mana ustaz duduk? Saya nak pergi dah. Sekali dia pergi tempat kita di Hotel Brunei tu, belakang sungai Changi, pasar Changi Brunei tu. Semua dia bayar tempat duduk semua. Bapak Ustaz Afari, semua dia tempat. Tu ada gambar apa Puarus ambil gambar wujud. Macam mana boleh masuk istana Brunei? Itulah sebenarnya pada izin Allah kita pun tak sangka dia pun masjid je ajak pergi. Ajak pergi. Subhanallah. Macam tu ada satu masa baru ni lah ustaz jumpa tuanku Al-Sultan Selangor. Tempat jumpa, Syekh ambil gambar. Makan sama-sama. Tak ada plan, tak ada apa. Tak ada janji, tak ada apa, jumpa. Ya. Allahu Akbar. Okey, kita nak bagi ruang pada Ustaz Tengku. Mungkin Ustaz Tengku ada nak cakap apa-apa? Tak ada apa-apa? Ya. Ustaz, kita pun nak kena habiskan Ustaz sikit, last minute dua Ustaz. Betul. Ustaz Zainab dengar pada Ya. Okey. Saya sebenarnya Ustazah, saya gembira sangat pergi rumah Ustazah itu hari. Dekat rumah mak. Seronok sangat. Saya pergi situ alhamdulillah. Dan mak Ustazah semua salam dengan dia. Sangat friendly. Ya, mak sangat saya peramah. Dia suka berbual. Saya memang seronok. Kita rasa macam lagi satu Ustazah, orang sambut Zedi kali ni luar biasa. Masya-Allah Zedi mejak ada apa ada isteri ni hormat lain. Mak Ustazah ni kan dia macam prihatin. Masya-Allah. Dia prihatin. Dia cakap kat saya, Ros, beritahulah terus terang pada dia apa perasaan Ros terhadap Ustaz. Dia tanya. Beritahu terus terang apa perasaan. Macam mana? Apa sekarang ni Ros rasa dekat Ustaz ni? Macam mana? Saya kata saya rasa dia seorang suami yang normal. Saya tak macam saya jawab tadi kan. Dia bukan cacat. Tak ada kekurangan. Dia tak ada kekurangan dan in fact dia sampai bila kita tengok dia lebih normal daripada orang biasa. Lepas tu Ustazah kata masya-Allah, mak cakap. Mak suka sangat. Dia dengar jawapan tu dia happy. Mak seronok sangat. Mak saya kata gini, mak macam pelik macam mana orang macam Puan Ros tu, Kak Ros tu boleh terima Ustaz. Jadi mak tanya tu serang sama. Mak saya 2 kali dia ulang, 3 kali tanya. Mak saya memang macam tu. Saya kan kalau cakap dengan mak tak boleh nak selindung. Dia pandai korek, dia akan paksa sampai saya jawab, saya tak boleh lagi. Dia risau juga kepada Ustaz tak apa. Saya ni separuh jalan ke apa kan dia. Mungkin dalam hati dia ada perasaan curiga tu. Tadi tengok tadi kan. Dia tanya lagu itu. Apa nama tadi? Apa satu tadi kita tak sama Ustaz Amir kan. Amir nak piping masuk. Tadi pun sebab dia macam dah risau dah biasa dia piping kan. Orang piping hijab tak boleh macam. Masya. Ustaz dia automatik tu. Ustaz ada tak hafal apa-apa nasyid lagu ke kita nak dengar? Sikit. Subhanallah. Minum air sikit tapi minum air dulu. Bagi minum air dulu. Tak apa ingat tapi sikit adalah saya sikit. Ya, bagi minum air dulu. Allah, bismillah. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa nak sedap dah. Ya, tapi sedap sangat. Barakallah. Ustaz Raja boleh nasyid sikit? Satu perkataan, 2 perkataan bolehlah. Sikit-sikit ambil orang kata sebagai dah lama tak nasyid. ringanan kan, sebagai orang kata menghiburkan hati, menghiburkan jiwa kan. Insya-Allah. Tuhan, ku bisikkan kerinduan, keisapan, pengharapan. Tuhan, kesembahkan pengorbanan, ku buktikan. Itu sajalah. Ya Allah Ustaz tak boleh. Kena sambung lagi. Ulang pun tak apa. Masya-Allah. Boleh Ustaz Teguh sambung? Ataupun sahabat-sahabat kita yang berada depan apa ni?
Tak, kita memang nak dengar suara Ustaz. Ah, Apa Masya saja Allah. yang Ustaz terlintas. Tapi boleh tak ulang lagi sekali lagi rangkap tu sebab ia menusuk sangat nanti. Tuhan ku bisikan kerinduan, keinsafan, pengharapan. Tuhan kesembahkan pengorbanan, ku buktikan kecintaan. Bisikan dalam syahdu, menajaku pohon restu. Semoga aku selalu, Tuhan Kaulah kuasa, oh Tuhan Kau maha mengetahui segala-galanya, apa yang ada. Kaulah terbit dunia ini, Tuhan kebisikan kecintaan, kerinduan, pengharapan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tuan-puan sekalian, saya tak boleh nak gambarkan sebab saya berada di sini. Tuan-puan dengar secara live berbeza. Bila Ustaz mula saja keluarkan suara nasyid ketuhanan ni, saya tak tahu, automatik air mata mengalir, automatik. Dia bukan dibuat-buat. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya nurani kita sangat merindukan Allah. Sangat merindukan pengharapan, pergantungan. Kita sebenarnya nurani kita sangat bertempik nak memuji-muja Allah. Tapi sebab hawa nafsu kita terlalu besar, sampai kita tidak luangkan masa dengan Allah sebaiknya. Sampai kita kurang baca Quran, kurang zikir. Tapi suara nurani tu dia tenggelam ke bawah. Tenggelam dalam kesibukan kita, dalam kelalaian kita, dalam kerehatan berlebihan, dalam makan berlebihan. Akhirnya dia terpenjara. Bila kita dengar suara-suara, bila Ustaz nasyidkan begitu, kerinduan apa semua, Allahu Akbar, luar biasa. Walaupun lirik tak berapa tepat, tapi Ustaz memahami makna tu. Dalam dia punya tu maksud ya, tu. Betul Ustaz. Saya nak tanya Ustaz kan. Bila Ustaz ditarik oleh Allah masa umur 9 tahun, daripada boleh melihat, lepas tu demam panas, buta. Allah. Ustaz rasa tak macam, kenapa Allah rasa tak macam, masa tu apa perasaan? Ada tak rasa nak marah, rasa macam, silakan Ustaz. Saya Alhamdulillah, daripada mula-mula saya kena demam panas, keluar darah kat mata kan. Arwah ibu saya lap semua, lebih dalam sebulan lebih lah keluar darah semua. Lepas tu makan pun tidak jadi kurus semua. Orang kata sebenarnya dah separuh mati masa tu. Keluar darah kan kat mata tu, jadi demam panas semua. Tapi ibu saya cakap, arwah ibu saya kata, sabar kumat, dia panggil kumat, sabar kumat. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Mungkin ada orang kata lebih baik lagi. Allah Maha mengetahui. Mungkin Allah sayang. Lagi satu, Ustaz saya fikir kalau jadi mungkin nampak sekarang, mungkin tak duduk macam ni. Mungkin tak baca Quran. Mungkin tak kenal masjid. Mungkin tak kenal hamba Allah. Mungkin tak kenal orang kata apa itu akhirat. Kemungkinan. Sebab keadaan hari ini dengan ujiannya, dengan internet, dengan teknologinya, dengan suasana. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ustaz nak tanya. Masya Allah. Bila Allah dah tarik nikmat melihat, apa yang Ustaz paling rindukan nak tengok? Rasa nak tengok apa? Pertama sekali saya nak tengok Allah di akhirat, di syurga nanti. Wajah Allah. Pada syurga saya boleh nampak wajah Allah atas dunia. Walaupun Allah nampak kita, walaupun tak nampak Allah, Allah tetap nampak kita di mana kita berada. Betul. Di mana saya berada, sama ada kita dalam bilik ke, di mana-mana saja, Allah tetap nampak kita. Oleh itu sama kita cari redha Allah, kita buatlah apa saja. Istiqamah pertama tahajud, solat hajat, doa dan seluruh kaum yang kita jumpa, doa untuk beliau supaya Allah bagi mudah dunia, dan orang pernah tolong, pernah bantu kita terdoa, semoga Allah Taala
kumpul beliau dari surga nanti. Dia Allah tak dunia Allah bagi tempat tinggal yang baik, kenderaan yang baik. Di akhirat nanti Allah Taala kembali kepada jumpa keluarga beliau di akhirat dari surga. Itu yang kita boleh bantu doa. Allahu akbar. Alhamdulillah. Selain daripada ya Allah itu Al-Khaliq pencipta, memang kita nak tengok wajhullah di syurga. Tapi ada tak perkara lain di dunia yang ustaz rindu nak tengok? Perkara lain di dunia, mungkin wajah mak. Pula saya redha, saya tak nampak dunia dapat. Lepas tu saya doktor check no operation, saya tak buat. Saya takut. Saya buat operation, saya nampak nanti. Boleh buat operation. Ada pernah check. Boleh buat, tapi saya takut. Keadaan hari ni, keadaan saya tak jamin iman saya. Saya takut saya iman saya kira jadi kufur, akhir jadi tarik dunia. Sebab saya ni, walaupun saya tak nampak, saya lihat. Saya boleh pergi jauh, boleh pergi situ sini seorang pun saya boleh pergi. Kalau saya nampak macam mana? Mungkin saya tak boleh baca Quran, mungkin saya tak boleh jaga solat. Allahu akbar. Itu saya balik. Kalau solat, kalau solat itu madu di berbagai agama. Kalau orang macam mana pun dia hebat tapi tak jaga solat, tinggal sembahyang, dia akan rugi di akhirat nanti. Walaupun tak dunia dia dimulia, disanjung, dihormati. Yakinlah ini perintah Allah. Allah. Kita redha. Allah. Allah. Tak nak cakap Allah. Allah. Dia tak nampak. Dia tak pernah bersungut. Tak pernah bersungut. Kalau dia datang ujian susah, ustaz tak pernah bersungut. Tak pernah bersungut. Dia kalau di rumah kan, kita tengok dia macam orang normal. Macam dia tahu tu di mana almari baju dia. Di mana dia tahu macam mana nak pergi, dia tahu. Tak payah. Tempat dia biasa, tempat dia tak biasa pun dia tahu. boleh. Taklah setengah orang kau tak nampak, walau di rumah dia sendiri pun dia boleh sesat kan. Sebab dia tak nampak, dia teraba-raba. Ya, mana kalau kiri, kita mana kanan. kalau kita tak pakai jamu. Dia boleh. Okey. Yang kita rasa macam pelik, doktor kata insya-Allah mata tu kalau operation boleh lihat semula, tapi ustaz enggan, ustaz tidak mahu. Saya cukup takut keadaan sekarang ni. Dengan suasana segala fitnah ujian tipu daya hari ni. Tuan-puan sekalian, saya dengan Ustaz Zahidi ni ceritanya daripada kecil. Siapa yang baru masuk, arwah ayah saya berikan tempat tinggal, makan, minum, berikan kaset sampai hafal Quran. Ya, adik angkat. Saya nak tanya Ustaz Zahidi. Ya. Ya, nanti boleh Ustaz siapa yang cakap ni? Ya. Allahu akbar. Nanti Ustazah, kalau boleh saya minta lah sebaik pada penonton yang live ni, siapa yang dengar saat ini ketika ni, tolonglah baca surah Fatihah, hadiah pada arwah Haji Harun. Itulah satu abang yang bagi terbiah pada saya, yang bagi didik pada saya. Boleh saya sampai tahap pada hari ini. Ustaz, boleh tak Ustaz pimpin bacaan Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada arwah ayah saya. InsyaAllah. Abang angkat yang sangat rapat dengan Ustaz Zaidi. Yang pimpin saya, yang bawa saya pergi situ sini, pergi tempat dia mengajar masjid situ sini. Ya, bawa Ustaz kan, teman dia. Mungkin masa tu orang pun tak nak berkawan. Pegang tangan bersusah semayang. Ya, tunjuk tempat uduk. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi saya ni bila mak saya kata, Asma Ustaz Zaidin nak sekian-sekian. Lepas tu saya tu cakap dekat mak, saya kata, "Mak, antara cara untuk berbakti pada ayah sekarang adalah buat baik pada kawan ayah." Jadi InsyaAllah Ustaz memimpin bacaan Al-Fatihah, dan boleh tak Ustaz bacakan dengan berlagu? InsyaAllah. Sebelum kita mengakhiri majlis perjumpaan kita ataupun majlis santai kita pada petang berbahagia ini, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Hadiah khusus pada almarhum Haji Harun. Semoga Allah Ta'ala letak ruh beliau ni pada para salihin, para imbiya, para taqwa. InsyaAllah mudah-mudahan orang kata banyak didikan beliau kepada saya. Saya boleh jaga amalan, banyak nasihat. Dia banyak nasihat untuk saya. Iaitu Zaidi, jagalah amalan. Jagalah. Walaupun susah macam menjagalah kata Allah. Kalau menjaga perintah Allah, kamu berjaya di akhirat. Walaupun kamu tak kaya di dunia, walaupun kamu tak suka, tapi Allah redha, kamu berjayalah di akhirat. Itulah pesanan daripada almarhum Abah Harun, daripada Haji Harun. Jadi, oleh itu sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, hadiah pada khusus pada beliau. Semoga Allah Ta'ala taruh beliau jadi sebahagian kubur beliau, taman-taman syurga. Dan di akhirat nanti Allah Ta'ala kumpul balik anak-anak beliau, anak salihah, anak salih di dalam syurga, insya-Allah Ta'ala. Amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Pada Ustaz Zaidi ni ada bekas air tangan ayahanda saya. Ketika beliau remaja, bagaimana ayah saya menyambutnya, menerimanya, memberikannya tempat tinggal, makan minum dan memberikan sedikit macam didikan. Ustaz Zaidi ni memang orang yang dah sedia bagus daripada pertemuan saat pertemuan. Memang orang baik. Amin. Orang yang nak belajar Quran, nak hafal Quran. Jadi arwah ayah ni suruh saya, adik-beradik ni selalulah hidang air, angkat air, buat air teh, bagi biskut, bagi roti, bagi minum petang, makan. Subhanallah. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan apa yang Ustaz Zaidi buat hari ni, Al-Quran hafal 30 juzuk, lepas tu dengan amal-amal soleh yang begitu banyak, mudah-mudahan ada sedikit bahagian juga, pahalanya mengalir buat arwah ayah. Subhanallah sekalian, Masya Allah. Saya nak beri peluang yang terakhir kepada Puan Ros, mungkin ada nak ucap apa-apa, kemudian yang terakhir pada Ustaz Zaidi, kemudian yang terakhir pada Encik Suami mungkin cakap sesuatu, lepas tu kita akan tutup majlis kita. Silakan dulu pada Puan Ros. Terima kasih Ustazah. Saya betul-betul mengucapkan bukan ribuan, jutaan terima kasih kerana sudi menjemput kami di sini. Kami tak ada, orang kata kita tak ada program dan sebenarnya tak ada ingat niat macam ini kan. Tak ada plan, tak ada apa. Ini macam coincidence lah orang kata. Memang orang kata dibuka oleh Allah lah jalan ini untuk jadi program ini, forum ini yang sungguh-sungguh amat bermakna lah dalam hidup saya. Saya kata I think this is the best program yang saya ada dalam hidup saya selama ini. Dan saya amat bersyukur pada Allah. Sangat bersyukur jumpa Ustazah, suaminya, sahabat-sahabat semua ni, pekerja-pekerjanya dan ibu bapa. Bapa saya tak dapat tengok, ibu dan adik-beradik yang lain jugalah. Saya amat bersyukur pada Allah. Terima kasih banyak-banyak. Dan tak ada apa lagi lah saya nak cakap. Itu sajalah. Cuma Allah sajalah akan dapat membalasnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berpisah untuk sementara dan sebelum kita berakhir majlis kita yang sangat mulia ini, sementara kita berdoa, saya doa baca doa yang ringkas. Semoga dengan doa itu Allah Ta'ala memudahkan, Allah Ta'ala berdoa kita, tak mudah segala hajat kita. Dan juga pada hajat penonton-penonton, sekiranya penonton live ni sedang sakit, Allah Ta'ala sembuhkan. Sekiranya penonton kita ni ada masalah, Allah Ta'ala selesaikan masalah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختننا بحسن الخاتمة ولا تحتن علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Satu perkongsian yang cukup menyentuh hati dan sungguh memberi kesan kepada
hati yang mendengar. Walaupun pada awalnya kita tidak menjangkakan perkongsian sebegini, terutamanya bila ada satu ungkapan disebut, lebih rela mata ini tidak disembuhkan ataupun dicelitkan, diperlihatkan oleh Allah, membayangkan betapa banyaknya cubaan dan dugaan yang bakal menanti, takut-takut tak mampu untuk menghadapinya. Masya Allah, kita dengan dosa-dosa kita yang melihat ini pun terlalu banyak untuk dihitung, dan kita sendiri yang tahu bagaimana kita melihat maksiat-maksiat yang sekeliling kita, dan betapa banyak dosanya datang daripada pandangan kita. Masya Allah, moga-moga kekuatan itu terus membara. Bagaimana kita lihat bagaimana celiknya hati dan celiknya mata Ustaz Zaidi. Allah pertunjukkan kepada kita, memberi inspirasi lah kepada kita betapa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Benar ya Allah. Dan Allah tu tetap memelihara hamba-Nya yang soleh, hamba-Nya sentiasa ada Quran di hatinya, hamba yang ikhlas dalam membantu orang lain, terutamanya macam Ustaz Zaidi dan isteri membantu saudara mara di Thailand. InsyaAllah kita pun begitu, boleh membantu mereka yang sekeliling kita dalam keadaan kita mampu. Lebih lagi kita tahu dengan dunia luar, dan kita cuba sedaya upaya lah membantu mereka di luar sana, insyaAllah. Satu perkongsian cukup menarik, dan insyaAllah moga-moga dipermudahkan perjalanan malam ini, dan seluruh kehidupan dipermudahkan perjalanannya kepada pasangan yang cukup hebat ini. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Subhanallah. Begitulah tuan-puan sekalian perkongsian kita pada petang ini, dan ini adalah permulaan. InsyaAllah selepas ini saya berniat masa Ustaz baca doa tadi, saya nak ikut Ustaz pergi Patani, nak pergi kat kampung Ustaz. InsyaAllah. Fadal, silakan. Masya Allah. Ustaz Tengku, Encik suami, kita pergi sama-sama. Sebab Ustaz Tengku, insyaAllah. Alhamdulillah. Sebab dengar macam ziarah madrasah, insyaAllah. Ziarah madrasah. Amin. Jumpa, kita panggil baba-baba kat sana kan. Masya Allah. Tuan-tuan guru. Terima kasih Ustazah berhajat nak pergi, Masya Allah. Ya, berhajat sangat. Ustaz Zaidi cukup gembira, boleh tempat sana. Oh ni tempat Zaidi duduk Kerban, ni madrasah. Masya Allah, lagi cantik. Allah. Lagilah. Jadi mana tahu ada rezeki kita tengok pergi 2-3 hari pun dah jadi kan. Masya Allah. Kita tengok si depan mata suasana murid, kehidupan yang dhaif mereka di sana, dan betapa mereka ni mewakafkan diri untuk belajar hafal Quran. Jadi bila kita menyumbang, kita dapat bahagian pahala. Kita duduk kat rumah tak baca Quran, tapi sebab kita menyumbang, mereka dah baca Quran, adalah juga pahala bagi kita ni. Jadi insya-Allah untuk korban di Thailand ni, kita buka satu bahagian 650. Alhamdulillah. Banyak tu beza, hampir dekat 150 daripada korban Malaysia. Jadi insyaAllah 650, sebab kita akan pilih lembu-lembu yang besar, yang berisi lah orang kata, yang gemuk, supaya daging tu lebih banyak yang boleh dapat manfaat. Sebab kadang lembu kecil yang kurus, bila potong-potong sikit je daging. Ada harga 300 pun ada, tapi tulang lah. Tulang lah. Bukan tak ada. Betul. Tak boleh cari, tak ada masalah. Tak nampak boleh cari yang kecil, yang kurus. Tapi yalah orang kata buat yang paling yang terbaik, yang terbaik. Sebab itu antara prinsip NGO kita. Kita memang bila pergi pilih lembu yang gemuk, harga dia mesti beza. Sebab harga lembu ni dia ikut berat. Berapa kilo apa kilo. Jadi kita nak beri yang terbaik. Kita bukan nak asal buat ibadah korban ni asal buat. Bila nak buat ibadah, buat sehabis baik. Sebab itu kita dituntut sebenarnya yang terbaik, paling afdal ambil seekor. Siapa yang mampu ambil seekor lembu. InsyaAllah. Bila tak mampu, ambil satu bahagian daripada lembu yang besar. Tak mampu, baru ambil bahagian daripada lembu yang kecil. Itu tingkatan afdal. Tapi kita minta maaf, kadang masyarakat kita lebih cenderung pilih mana paling murah. Suruh anak cari mana paling murah. Kalau ada lagi murah. Padahal duit ada banyak dalam simpanan. Jadi berkira sangat dengan Allah. Bila tanya Allah minta korbankan sedikit harta, kita pilih nilai paling rendah. Sedangkan kita tahu korban Habil Allah terima sebab dia pilih yang terbaik. Korban Qabil Allah tolak. Jadi hari ini sebenarnya ramai Qabil moden yang bila nak buat korban,
dia pilih paling rendah, sedangkan Allah bagi rezeki dia banyak. Jadi kita kena contohi Habil. Habil pilih yang terbaik. Jadi begitu juga prinsip kita, walaupun orang kata kenapa ustazah mahal ustazah, kita terangkan kita ambil lembu yang gemuk, lembu yang besar, lembu yang dagingnya bila sembelih boleh beri 100 orang keluarga. Kalau kita ambil yang kurus, mungkin 30 keluarga je dapat. Jadi begitulah kaedah kita melaksanakan ibadah korban dan mendidik masyarakat, pilih yang terbaik. Jadi insya-Allah kita sebut secara terbuka ni, daripada asal dia tulis 780 ke 790, 650 saja satu bahagian untuk ibadah korban di Thailand, yang mana akan diuruskan oleh Ustaz Zaidi sendiri. Jadi kita dah jumpa sendiri orangnya dengan Puan Ros. Malam ni mereka akan bergerak ke Patani. Mungkin terus kita boleh transfer kewangan, terus mereka boleh settle. InsyaAllah harap petang ni sampai malam ni ramailah yang masuk bahagian. Terus boleh settle. Ustaz pun senang terus jumpa dengan pemilik lembu, terus settle, tak perlu ulang-alik banyak kali untuk buat urusan ni. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap kekurangan. Ini bukan kali pertama. InsyaAllah akan datang kita akan buat lagi slot macam ni, sebab banyak ilmu dan perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Zaidi, Ustaz Muhammad Zaidi, Puan Ros, banyak lagi boleh kongsikan. Sekian, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.